Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Zakia binti Syukur dengan nombor matrik DB210005. Pada bahagian ini saya akan menerangkan berkaitan objektif untuk tinjauan ini adalah yang pertama, untuk mengkaji perbezaan antara tahap kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar UTHM dengan latar belakang pelajar yang berbeza. Kedua, untuk mengenal pasti hubungan antara tahap kecekapan peribadi dengan tahap kecekapan sosial. Yang ketiga, iaitu yang terakhir, untuk menentukan dapatan analisis tahap kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar UTHM secara kuantitatif, iaitu statistik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya akan serahkan bahagian seterusnya kepada Ainul Syuhana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ainul Syuhana binti Muhammad Rizal, bernombor matrik DB210064. Jadi kat sini saya akan terangkan tentang persoalan kajian kami, iaitu kami mempunyai 3 persoalan, iaitu yang pertama ialah apakah tahap pengalaman emotional intelligence dalam kalangan pelajar UTHM, dan yang kedua ialah adakah terdapat perhubungan di antara jantina lelaki dan juga jantina perempuan dengan tahap-tahap personal competence dan juga social competence. Dan yang ketiga ialah adakah terdapat perbezaan di antara jantina lelaki dan juga perempuan dengan tahap-tahap personal competence dan juga social competence. Yang seterusnya ialah saya akan terangkan tentang seterusnya kami mempunyai populasi, iaitu di kalangan pelajar UTHM dan juga sampel pelajar UTHM fokus kepada kampus Indo. Dan kami mempunyai pengujian yang dikenal pasti, iaitu ujian ada 5 ujian, iaitu ujian ketekalan dalaman, ujian normality, ujian Levin, ujian T dan juga ujian ETA. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Nama saya Zul Ikmal Hakim, akan menerangkan analisis ketekalan dalaman ataupun pengujian Alpha Cronbach untuk item ini. Okey. Tujuan penggunaan analisis ini adalah untuk membantu menentukan sama ada pengumpulan item secara konsisten dapat mengukur ciri yang sama. Okey. Seperti yang anda lihat, yang pertama adalah jadual ketekalan dalaman yang telah kami analisis menggunakan software SPSS, dan yang bawah pula adalah jadual perkali saiz Alpha Cronbach. Kalau dilihat daripada jadual ketekalan dalaman ini, okey, untuk mengukur untuk analisis Alpha Cronbach untuk self awareness, kami mengambil item-item untuk self awareness dan mengukur, akhirnya mendapat nilai sebanyak 0.884. Begitu juga dengan self regulation dan self motivation SRSM, kami mengambil item daripada self regulation dan analisis mendapat nilai 0.928. Untuk self motivation kami ambil item, melakukan analisis, resultnya adalah 0.947. Untuk social skill, social awareness, benda yang sama juga, kami ambil item daripada social awareness dan nilai yang kami analisis adalah 0.942, iaitu nilai Alpha Cronbach untuk social awareness. Seterusnya adalah social competence, kami ambil item daripada social competence, membuat analisis Alpha Cronbach dan akhirnya mendapat nilai 0.949. Okey. Apabila kami dah dapat 3 kesemua nilai Alpha Cronbach untuk personal competence dan social skill ini, kami membuat analisis dan menggabungkan nilai Alpha Cronbach ini. Yang pertama adalah personal competence sahaja. Apabila nilai self awareness, self regulation dan self motivation telah dikenal pasti, kami gabungkan dan akhirnya mendapat nilai 0.957. Untuk social skill pula, benda yang sama juga. Social awareness nilai dia adalah 0.94, social competence nilai dia 0.949, kami gabungkan dan akhirnya mendapat 0.967. Untuk ketekalan dalaman keseluruhan item ini, kami gabungkan, kami telah kenal pasti nilai personal competence dan social skill, iaitu nilai PC 0.957 dan nilai social skill SOC 0.967.
akhirnya mendapat nilai keseluruhan sebanyak 0.987. Okey. Mempandukan daripada jadual perkali saiz alpha cross break di bawah, untuk personal competence, sub-construct dia pada self-regulation dan self-motivation menunjukkan item tersebut adalah excellent, dan self-awareness menunjukkan item tersebut adalah good. Untuk social skill pula, refer kepada jadual di bawah menunjukkan kedua-dua subconstruct ini menunjukkan hasil yang excellent. Nilai untuk personal competence PC sahaja sama juga excellent, social skill pun excellent, dan akhirnya nilai alpha cross break untuk keseluruhan ini menunjukkan hasil ataupun tahap yang excellent. Okey, seterusnya adalah tahap pengalaman emotional intelligence. Okey, kami membuat analisis untuk menjawab objektif yang kedua, iaitu untuk mengenal pasti tahap pengalaman emotional intelligence dalam kalangan pelajar UTHM. Okey, first kali kami mencari nilai mean untuk setiap subconstruct, iaitu SA, self awareness, SR, self regulation, SM, self motivation. Untuk social competence, SA, social awareness, dan SC, social skill. Okey, kami mencari nilai mean untuk keseluruhan subconstruct, dan subconstruct itu menunjukkan pada personal competence SA 4.4 excellent. Jika dipandukan daripada jadual di bawah, subconstruct untuk personal competence SA berada di tahap excellent. Untuk SR, self regulation, berada di tahap excellent, iaitu 4.25. Manakala untuk SM, self motivation, menunjukkan nilai 3.97, berada di tahap good. Untuk social competence, SA, social awareness, menunjuk kepada tahap 4.22, iaitu tahap excellent. Manakala social skill, SC, menunjukkan nilai 4.2, berada di tahap excellent. Okey, apabila kami telah mendapat nilai mean ke-5 subconstruct ini, kami gabungkan, kami meankan untuk personal competence PC, kami meankan SA, SR, SM akhirnya mendapat nilai 4.22. Untuk social competence, kami meankan nilai SA dan SC mendapat 4.21. Kedua-dua nilai ini menunjukkan tahap yang excellent. Okey, dan akhir sekali, nilai EI, emotional intelligence, apabila kami telah mendapat nilai personal competence, mean personal competence dan social competence, kami meankan kedua-dua nilai dan akhirnya mendapat nilai 4.215 yang berada di tahap excellent. Jadi dengan ini kami telah menjawab persoalan yang pertama, iaitu mengenal pasti tahap pengalaman emotional intelligence dalam kalangan pelajar. Seterusnya, untuk menjawab persoalan yang kedua, iaitu mengenal pasti perbezaan antara faktor demografi yang kami pilih adalah jantina, lelaki dan perempuan, dengan tahap personal competence dan social awareness. Kami, untuk kes ini, kami berbincang dan bersetuju untuk menggunakan independent sample test. Namun begitu, ada beberapa pengujian sama ada kami layak atau tidak menggunakan item yang kami gunakan sesuai tidak untuk menjalankan independent sample test. Oleh itu, yang pertama, untuk ujian yang pertama, kami membuat ujian normality. Okey, ujian normality ni secara keseluruhannya menentukan ketiga sama ada nilai mean yang kami dapat sebelum ini tadi untuk subconstruct dan construct utama, adakah nilai itu normal ataupun tidak normal. Okey, melihat daripada jadual normality yang kami dapat ni, okey, kami telah kenal pasti yang nilai PC personal competence adalah negatif 0.038. Okey, untuk personal competence. Self awareness SA, nilai kami dapat adalah negatif 0.261. Kami rujuk skewness. Okey, dan skala yang kami ukur adalah di antara 1 hingga negatif 1. Okey,
self regulation berada di antara 1 hingga -1, menunjukkan ianya adalah normal. Okay, self motivation, nilai skewness adalah -0.183. Okay, untuk social competence, subconstruct-nya adalah self awareness dan social awareness dan social skill. Data kami dapat untuk skewness kedua-dua nilai ini adalah untuk SA adalah -0.758 dan social skill berada di tahap adalah nilai -0.052. Okey. Dan daripada jadual ini kami dapat kenal pasti bahawa nilai kesemua construct beserta subconstruct yang utama ini, kami dapat kenal pasti bahawa personal competence kesemua nilai construct dan subconstruct ini adalah normal. Jadi kami layak untuk pengujian seterusnya. Setelah kita mendapat nilai ujian normality ini, sekarang kita akan buat ujian T dalam masa yang sama, membuat pengujian mengetahui nilai ujian Levin. Okey. Untuk ujian Levin ini kami kami menggunakan untuk menguji sama ada sampel ini mempunyai varian yang sama. Skala yang kami gunakan adalah jika nilai signifikan melebihi 0.05, ianya adalah homogen. Okey. Kalau kurang, maka terdapat perbezaan signifikan antara varian tersebut. Okey. Untuk kalau dilihat jadual yang telah disediakan, jadual Levin ini, untuk personal competence, ianya nilai signifikannya adalah 0.957. Untuk self awareness SA 0.284, self regulation 0.831, self motivation 0.597. Ini adalah untuk personal competence dan subconstruct-nya. Untuk social competence kami dapat 0.857 dan subconstruct-nya self awareness social awareness 0.319 dan social skill 0.738. Okey. Daripada jadual ini, daripada nilai signifikan ini, kami dapat kenal pasti bahawa nilai PC adalah homogen. Nilai PC untuk self awareness homogen, nilai PC untuk self regulation homogen, nilai PC untuk self motivation homogen, dan nilai self competence SOC homogen. Nilai SOC untuk self social awareness adalah homogen, dan nilai SOC social skill adalah homogen. Seterusnya adalah ujian T. Okey. Setelah kami mendapat nilai dan mengetahui ujian nominality, menentukan sama ada bahawa konstruk kami adalah normal atau tidak, dan ujian Levin untuk menentukan sama ada pengujian kami homogen ataupun tidak homogen. Kami seterusnya kami membuat ujian T. Ujian T ini dijalankan untuk mengenal pasti perbezaan di antara lelaki dan perempuan dengan tahap personal competence dan social competence. Ini adalah persoalan daripada kajian yang telah kami buat. Okey. Untuk ujian T ini, skala yang kami gunakan apabila terdapat 0.05, maafkan saya. Jika nilai dikurang daripada 0.05, maka terdapat perbezaan. Namun jika nilainya melebihi 0.05, maka tidak terdapat perbezaan. Hasil analisis yang kami lakukan untuk personal competence, kami mendapat nilai 0.016. Untuk self awareness SA 0.213, self regulation 0.057, self motivation 0.007. Untuk social competence pula, nilai yang kami dapat adalah 0.008, social awareness 0.007 dan social skill 0.020. Daripada jadual yang kami dapat ini, kami dapat mengetahui bahawa untuk personal competence terdapat perbezaan yang signifikan kerana nilainya 0.016. Untuk nilai PC self awareness tidak terdapat perbezaan kerana nilainya melebihi 0.5, iaitu 0.21, melebihi 0.05 kerana nilainya adalah 0.213.
self motivation dia, nilai dia adalah kurang. Jadi dia terdapat perbezaan yang signifikan bagi nilai PC self motivation. Okay. Untuk social competence, nilainya kurang daripada 0.05. Oleh itu, ianya kesimpulannya terdapat perbezaan yang signifikan untuk nilai SOC, social competence. Social awareness pula, nilai dia kurang, iaitu 0.07. Jadi terdapat perbezaan yang signifikan antara dalam nilai self awareness. Okey. Untuk social skill pula, yang terakhir adalah nilai dia 0.20. Nilainya adalah kurang. Jadi oleh itu, kesimpulannya terdapat perbezaan yang signifikan untuk nilai social skill. Okey. Jadi daripada data ini kita dapat lihat bahawa ketujuh konstruk ini hanya dua sahaja, iaitu self awareness dan self regulation, tidak terdapat perbezaan yang signifikan. Dan akhir sekali, ujian ETA. Okey, kami membuat ujian ETA ni untuk menjawab persoalan, iaitu mengenal pasti hubungan di antara jantina lelaki dan perempuan, dan dengan tahap personal competence dan social competence. Kami menggunakan ujian ETA ni kerana kami ingin mengkaji hubungan di antara nominal dan interval. Okey, seperti yang kita tahu, jantina adalah nominal dan subconstruct adalah interval. Jadi setelah kami membuat analisis, kami mendapat nilai bagi setiap subconstruct, iaitu nilai dependent dia. Okey, boleh ubah bersandar. Untuk nilai ETA value, personal competence adalah 0.378, self awareness 0.848, self regulation 0.417, self motivation 0.007. Untuk social competence, ETA value 0.416, self awareness 0.420, social awareness, maafkan saya, dan social skill adalah 0.367. Okey. Daripada jadual ini, kami refer dengan jadual kekuatan interpretasi, okey, yang berada di bawah. Jadi, oleh itu, kami dapat simpulkan bahawa nilai PC adalah 0.378. Dia mempunyai interpretasi hubungan yang low significant, positive negative correlation. Okey, untuk nilai PC self awareness adalah 0.848 yang mempunyai, maka interpretasi hubungannya adalah high positive correlation. Okey, untuk PCSR self regulation 0.417, interpretasi hubungannya adalah low positive correlation. Okey, nilai SM self motivation adalah 0.007, maka interpretasinya adalah negligible, maksudnya tak ada apa-apa perhubungan langsung. Untuk nilai social competence SOC adalah 0.416, jadi kekuatan interpretasinya berada di tahap low positive correlation. Okey, untuk nilai SOC untuk social awareness 0.420, tahap nilai kekuatan interpretasinya berada di tahap low positive correlation. Dan yang terakhir adalah nilai SOC untuk social skill adalah 0.367, maka nilai kekuatan interpretasinya berada di tahap low positive correlation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah Hassan Namiti Zulkifli. Jadi saya akan membuat sedikit kesimpulan kecil tentang keseluruhan tugasan. Jadi tugasan ini mendedahkan kami terhadap proses pengumpulan data, iaitu data kajian kuantitatif, analisis interpretasi, data statistik kuantitatif dan juga mencapai beberapa objektif. Jadi yang pertama tentang keberhasilan dalam membuat proses kutipan data
kajian kuantitatif. Jadi kami perlu memilih metodologi yang sesuai supaya data yang kami dapat itu dia relevan dan boleh dipercayai. Jadi kami memilih untuk membuat Google Form dan diedarkan melalui link ataupun melalui WhatsApp kerana ianya lebih mudah untuk semua pelajar akses lah. Jadi seterusnya tentang kemahiran manipulasi pengetahuan statistik dengan menggunakan perisian analisis data kuantitatif iaitu SPSS. Faktor SPSS itu menjadi faktor utama dalam menterjemahkan data menjadi maklumat yang bermakna. Jadi yang ketiga adalah interpretasi dalam dapatan kajian kuantitatif secara kritikal dengan menggunakan prinsip pengetahuan statistik. Contohnya kami dapat mengetahui macam mana kita nak guna ujian ketekalan, ujian t-test dan sebagainya seperti yang dinyatakan oleh Zul Iqmal. Jadi tugasan ini bukan hanya bergantung pada penguasaan kaedah dan perisian, tetapi juga pada kebolehan pelajar untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip secara kritis. Jadi kami dapat simpulkan dengan adanya tugasan ini, kami lebih dapat mendalami apa sebenarnya isi daripada subjek data reasoning ini. Jadi itu sahaja daripada pimpinan kami. Sekian, terima kasih.